Hai, nama saya Nuri Pejarat. Nombor metrik saya 280474. Saya akan membentangkan tentang pengenalan maqasid syariah. Maqasid yang merupakan kata jamak kepada perkataan maksad yang bermaksud pegangan, punca, sasaran, kelurusan, kehadiran dan kesederhanaan. Untuk lebih senang memahami, maqasid ini adalah bermaksud objektif yang membawa maksud berasaskan kenyataan atau fakta sebenar. Manakala bagi syariah pula, syariah berasal daripada perkataan syara yang bermaksud sumber air yang tidak akan putus dan akan terus mengalir. Dari segi istilah, syariah merangkumi keseluruhan apa yang diturunkan oleh Allah kepada umat melalui rasulnya iaitu Nabi Muhammad. Sejarah ilmuwan kepada maqasid syariah. Pernahkah anda mendengari nama Imam Ash-Shatibi? Siapakah Imam Ash-Shatibi? Nama asal beliau adalah Abu Isa Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Khami Al-Ghanati. Beliau dilahirkan di Granada pada tahun 730 Hijrah. Beliau meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Syakban tahun 790 Hijrah atau 1388 Masehi. Okey, pada tahun 1247 Masehi, keluarga Imam Ash-Shatibi ini berpindah ke Granada setelah Sativa, tempat asalnya itu, jatuh ke tangan Raja Sepanyol Urakun. Setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239 Masehi. Ketika Imam Ash-Shatibi hidup, Granada ini diperintah oleh Bani Ahmad. Ketika itu, Bani Ahmad ini amat berkuasa, di mana kehidupan masyarakat pada zaman itu amat jauh terpesong dari jalan agama yang benar. Iaitu seperti pada zaman ini terdapat pelbagai perkara-perkara bid'ah dan khurafat yang dilakukan. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah antara contoh-contoh bid'ah dan khurafat seperti patung berhala, berjudi, bomoh dan lain-lain. Pada ketika itu, Imam Ash-Shatibi bangkit menentang dan melawan para ulama Granada pada saat itu. Ini kerana terlalu banyak perkara-perkara khurafat dan bid'ah yang dilakukan pada masyarakat pada masa itu. Beliau berusaha meluruskan dan mengembalikan semula bid'ah ke sunnah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Okey, ini adalah antara karya Imam Ash-Shatibi. Terdapat kat sini yang first, yang hijau, kitab Al-Muwafaqat, dan yang kedua kitab Al-Ihtisham, dan yang ketiga kitab Al-Ibadat wal Al-Insyadat. Assalamualaikum and hi. Nama saya Ahmad Al-Jazidin bin Asabi, matrix number 280232. Pembentangan seterusnya iaitu maqasid syariah. Maqasid syariah adalah merupakan salah satu elemen penting yang diambil kira dalam proses penentuan sesetengah hukum syarak dan matlamat yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu, iaitu dalam mensyariatkan hukum Allah. Terdapat juga yang mendefinisikan maqasid syariah ini sebagai sesuatu matlamat dan cara bagi mengelakkan diri daripada kemudaratan dan sebagai matlamat yang ingin dicapai demi kepentingan umat manusia. Terdapat 3 kategori pembahagian kepentingan maqasid syariah yang dapat dibahagikan, iaitu keperluan asas, daruriyat, keperluan biasa, hajiat dan keperluan mewah atau pelengkap, tasniah. Maqasid syariah pertama iaitu kemesterian daruriyat, iaitu didefinisikan sebagai perkara yang mesti ada untuk menegakkan kepentingan agama dan dunia. Terdapat 5 keperluan asas yang perlu saling melengkapi, iaitu pemeliharaan harta, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan akal, pemeliharaan agama dan pemeliharaan nyawa, kerana ia merupakan asas kepada kehidupan seseorang. 5 perkara ini merupakan perbincangan para ulama dan mazhab yang diambil daripada sumber utama, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kelima-lima perkara ini merupakan daruriyat kepada seseorang insan dalam kehidupan. Maqasid syariah seterusnya iaitu keperluan hajiat, di mana ia membawa definisi sebagai perkara yang diperlukan untuk menolak kesusahan daripada kehidupan manusia yang dipertanggungjawabkan dengan pelbagai tanggungjawab yang diberi. Bagi keperluan biasa ini, ia merupakan bertujuan bagi memudahkan urusan manusia secara lebih baik dan teratur.
Keperluan hajiat ini merupakan juga sebagai pelengkap kepada daruriyat, di mana dengan bantuan hajiat ini seseorang itu dapat menjalankan daruriyat dengan mudah dan sempurna. Sebagai contoh iaitu maqasid syariah bagi keperluan hajiat iaitu perkahwinan dan pengangkutan. Maqasid terakhir iaitu bagi pelengkap tahsinat, di mana ia merupakan keperluan mewah, di mana ia membawa maksud merupakan perkara yang datang kemudian dan penting selepas daripada keperluan daruriyat dan hajiat. Keperluan ini merupakan pelengkap bagi keperluan lain dalam melaksanakan tanggungjawab dan kehidupan di dunia. Sebagai contoh, rumah sewaan atau tumpangan dan makanan sampingan yang mewah. Seterusnya ialah isu dalam maqasid syariah dan kaedah penyelesaian. Pada era ini, umat Islam tidak terlepas daripada segala pentingnya menjaga diri mereka dalam pembangunan negara. Bagaimanapun, dalam memastikan negara kita ini harmoni dan terbina, kita haruslah menjaga kepada 5 perkara dalam prinsip daruriyah iaitu maqasid syariah. Untuk kesejahteraan rakyat di mana mereka hendaklah mematuhi hukum penghakiman Tuhan, dan kita jika mendapati pemimpin negara kita lemah, maka akan timbulnya isu-isu dalam maqasid syariah. Isu yang pertama ialah isu dalam penjagaan agama. Penjagaan agama ini kita harus lindungi dan dititik beratkan dalam maqasid syariah, di mana golongan-golongan liberal yang pemikiran mereka terbuka sehingga menolak hukum syariat dalam Islam. Hal ini juga akan menyebabkan akidah mereka terpesong jauh, dan ideologi sesat seperti Ayah Pin, Buruh Matahari ini akan mengagungkan pemimpin mereka yang sesat sehingga terbatal akidah kita sebagai umat Islam. Dan juga golongan-golongan anti hadis yang menyebarkan kecaman ke atas hadis-hadis sahih dan memfitnah hadis di sosial media pada era kini. Selain itu, dalam maqasid syariah daruriyat menegaskan kita wajib menjadi nyawa kerana Islam amat menitikberatkan jiwa dan kehidupan adalah hadiah paling berharga yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia di dunia. Kerana dalam Al-Quran dengan firman-Nya yang bermaksud, dan sesungguhnya kami yang menghidupkan dan yang mematikan dan kami yang mempersakai. Surah Al-Hijrah ayat 23. Oleh itu, dalam era COVID-19, fahaman manusia terhadap masalah norma baharu sering menjadi mimpi buruk kepada umat Islam kerana perintah kawalan pergerakan diperketatkan, di mana pelaksanaan solat fardu, solat tarawih, solat Jumaat dihentikan seketika. Hal ini memberikan kemarahan seluruh rakyat Malaysia untuk solat berjemaah. Namun begitu, memelihara nyawa juga penting pada masa ini, dan tujuan melindungi agama hanya dapat dicapai dengan memelihara kehidupan. Di samping itu, isu dalam penjagaan akal menjadi kewajipan kepada seluruh umat Islam. Hari ini, dengan berbagai isu hiburan seperti K-pop, budaya hedonisme dan berbagai jenis aliran pemikiran seperti logik, humanisme dan teori sains mampu mengubah arus pemikiran dalam Islam. Generasi muda masa kini harus menghadapi kebebasan cara pemikiran tidak sihat kerana jika tidak dapat dikawal, ia mampu membawa kepada masalah penagihan alkohol dan dadah. Seperti kes baru-baru ini, kemalangan jalan raya disebabkan oleh pemandu di bawah pengaruh alkohol semakin menjadi-jadi. Oleh kerana sebilangan orang yang tidak bertanggung jawab, perkara ini tidak dapat dibendung, maka seluruh ahli keluarga terdekat akan meratapi kehilangan dan memberi masalah kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan agama. Di Malaysia, isu pembuangan bayi tidak asing lagi oleh ibu dan bapa yang tidak bertanggungjawab kepada amanah Allah. Kerana dalam surah Al-Isra ayat 32, bahawa janganlah kita mendekati zina kerana ia adalah perbuatan yang hina dan akan menyebabkan kemusnahan yang menjadi pakaian untuk perlindungan diri dan pergaulan. Inilah jadinya jika kita tidak menjaga batas-batas pergaulan sehingga menyebabkan keturunan kita hancur disebabkan oleh pembuangan bayi ini. Dan isu terakhir ialah isu dalam penjagaan harta. Disebabkan anak-anak tidak sah taraf ini tidak mempunyai sebarang hak dan dibenarkan menjadi pewaris bapa dan harta pusaka keluarga ayah. Hal ini disebabkan oleh undang-undang syariah secara sistematik dan cara-cara pengurusan harta keluarga untuk mencapai tujuan ajaran Islam menyebabkan anak-anak tak sah taraf ini kecicilan dalam hak harta pusaka. Ini amatlah merugikan kepada keturunan mereka. Namun begitu, setiap isu dan masalah yang timbul pasti ada jalan penyelesaiannya. Yang utama penjagaan agama adalah memelihara iman. Antara langkah-langkah yang boleh diambil dalam penjagaan agama ialah sentiasa melibatkan diri dalam pendidikan agama Islam dan pemeliharaan solat. Selain itu, pelaksanaan undang-undang yang ketat dari kerajaan dengan mengenakan tindakan undang-undang kepada pelaku yang salah di dalam isu pembuangan bayi. Dan di samping itu, pihak bukan kerajaan, NGO, harus mengambil langkah proaktif dengan menjadikan hubungan kerjasama dengan pihak kerajaan untuk membendung masalah-masalah sosial yang berlaku dalam kalangan generasi muda masa kini. Dan yang terakhir sekali ialah pihak ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak mengenal agama Islam dengan lebih tegas dan daripada peringkat akar umbi untuk mencegah mereka daripada melakukan sebarang maksiat. Natijahnya, ilmu usul fiqh ini memangnya memainkan peranan penting di mana menyelesaikan masalah yang timbul yang berkaitan dengan Islam. Masalah yang berkaitan di mana masalah ini tidak dibahagi dalam nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Ash-Shatibi adalah nama yang tidak asing dalam Islam. Hal ini kerana kebanyakan ulama atau ilmuwan pada ketika ini akan mengkaji dan mendalami ilmu yang telah menerangkan isu-isu yang berkaitan sebelum ini. Keilmuan dan ketokohan Ash-Shatibi sudah tidak diragukan lagi sebagai salah satu ulama besar yang jenius dalam bidang hukum Islam. Maqasid syariah mengenai Islam adalah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses menentukan beberapa undang-undang Islam. Hal ini kerana maqasid syariah ialah proses menentukan sesetengah ukur jarak dan matlamat yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu iaitu dalam mensyariatkan hukum Allah.
Maqasid syariah boleh dibahagikan kepada 3, iaitu daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah. Umat Islam pada zaman kini terlalu taksub dan terikut-ikut dengan trend antarabangsa. Mereka mengikutinya tanpa memikirkan kesan terhadap mereka dan agama. Penjagaan akal harus menjadi satu kewajipan kepada seluruh umat Islam. Oleh itu, mereka haruslah menjauhkan diri daripada pemikiran pluralisme dan logik.